وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين وصلوات الله وسلام عليهم وعليهم أجمعين. شيء لله لهم الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور العلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قبورنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Surah An-Nisa ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yang bermaksud wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan agama Islam, nescaya dia akan mendapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang terlalu banyak dan rezeki yang sangat makmur. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, dan barang siapa yang keluar daripada rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikuhul maut, kemudian dia mati di dalam perjalanannya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surah Al-Falah, tuan-tuan imam, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan seluruh kepimpinan-kepimpinan masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan mereka yang berhijrah ke arah jalan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan keizinan dan limpah kurnia daripada Allah taala, Allah masih lagi memberikan kita ruang untuk kita berada pada tahun 1442 Hijrah. Dah meningkat dah tahun Hijrah ni. Kita dah sambut tahun baru dan berakhirnya tahun yang sebelum ni kita dah masuk ke dalam tahun baru, dah hampir dah dekat seminggu dah. Kita dah sambut tahun baru, masuk ke dalam tahun baru, maka bermaksud kata ulama, bila meningkatnya tahun demi tahun, maka kita nak kena faham bahawa umur kita semakin hari semakin meningkat. Semakin hari semakin dekat kita nak dipanggil balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecualilah tahun tu dia mengundang, bukan pergi ke depan. 1440, 1439 contoh. Maka makin hari makin tak nampak peluanglah kita untuk balik bertemu dengan Allah. Dia ke depan, bila ke depan ni makin dekat kita nak dipanggil balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang persoalan perlu kita ajukan kepada diri kita adalah bagaimana amalan kita, bagaimanakah persiapan kita, persediaan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang kita bacakan sebentar tadi, barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita mengubah diri kita, dalam keadaan kita cuba memperelokkan kehidupan kita daripada yang baik kepada lebih baik, daripada yang kurang baik kepada yang baik, kita berubah untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita membela keadaan kehidupan diri kita dan menegakkan agama Islam itu, nescaya kita akan mendapati kata Allah terlalu banyak tempat berhijrahnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita duduk dalam perut rahim ibu kita pun dah merupakan hijrah dah. Hijrah macam mana ustaz? Daripada kita dijadikan dengan segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian jadi di antara daging disalut menyaluti tulang belulang, kemudian kita ditiupkan roh, di antara peringkat-peringkat kita berada di dalam rahim ibu itu merupakan hijrah ke arah yang lebih baik. Kemudian kita dilahirkan ke dunia, ini adalah merupakan hijrah kita bermula daripada kita celek. Masuk saja ke alam dunia, daripada alam rahim, masuk ke alam dunia, kita celek-celek mata tu kira hijrah lah.
Hijrah dalam keadaan permusafiran kita mencari takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kehidupan atas dunia ni hanya sementara saja. Itulah hijrah. Hijrah ni melakukan perubahan daripada satu tempat kepada satu tempat. Daripada keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik. Daripada sebelum ni kita lalai kepada Allah, daripada kita lalai kepada kita semakin ingat kepada Allah. Maka Allah sebutkan, wa may yuhajir wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang keluar daripada rumah dia berhijrah untuk Allah dan Rasul ketika dalam perjalanan dia mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan niatnya kerana Allah. Tak kiralah dia keluar rumah main surau ke, dia keluar rumah nak pergi kerja ke, yang penting dia menghubungkan hati dia dengan Allah Ta'ala, maka dia telah dikira sebagai diampunkan Allah, dan Allah mengasihi orang yang berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah bagi tahu dekat kita, nak kena buat perubahan, nak kena berubah ke arah yang lebih baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama untuk kita menterjemahkan erti hijrah yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Dah masuk tahun baru dah ni, Allah bagi peluang ni, kita nak kena syukur lah. Allah bagi peluang dalam keadaan kita sehat wal-afiyah, keadaan kehidupan kita yang baik kepada lebih baik. Daripada sebelum ni rumah tak ada pun lah rumah ada lah. Sebelum ni kereta tak ada pun lah kereta berlambak. Bukan takat ada berlambak sampai tak tahu nak naik mana. Sampai kunci pun hilang, kereta banyak sangat. Contoh. Maksudnya Allah bagi kehidupan yang baik kepada kita, maka syukur. Ke arah manakah kita nak tujukan segala nikmat dan kasih sayang Allah berikan dalam kehidupan kita ini. Di antara tanda syukur kita kepada Allah di atas pemberian yang Allah berikan nikmat kepada kita adalah dengan kita mempertingkatkan ubudiyah, melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulakan pengajian kitab kita pada pagi ni, pada pagi pula dah. Cerita pagi ni dari pagi tadi ni. Tersasul. Pasal apa tersasul? Pagi tadi kalut tuan-tuan saya ni, kena scam. Tuan-tuan nampak muka macam ceria kan? Kena scam pagi tadi. Allahu Akbar. Orang menyamak jadi saya, minta duit merata. Orang pakat call, ustaz perlukan duit sangat ke? Awak susah sangat ke, tak ada duit ke, minta sampai 3,000. Main mana pula saya duk pergi minta duit merata ni? Tak pernah saya duk minta duit dah ni. Muka ustaz, nama ustaz. Jam terus tuan-tuan. Saya tak pernah duk kenal lagu tu. Dia dikalut lah. Handset sampai terbang. Sampai tak tahu nak buat macam mana ni, nak buat macam mana ni. Makata dah. Allahu Akbar. Scam. Dia hantar mesej kat saya pula. Dia jadi kawan saya, minta duit kat saya pula. Nombor yang sama. Tuan-tuan, kalau kena 01, berapa ni saya abang dia siap ni. Biar pergi kat dia. Geram saya. Nak buat scam kita tak tahu ala ni. Saya tanya, ni orang yang sekeliling saya semua kena. Yang sekeliling. Kok orang kok pajam ni ada yang kena, abang main kat saya. Orang sekeliling semua pakat kena. Habis 01 75257179. Dia tanya sibuk tak ni? Kawan saya pun tanya apa Syekh. Tolong sat urgent transfer sat 2,900, 3,000 lah ke akaun sekian-sekian ni, muallaf ni dia perlukan sangat duit ketika ni. Jadi lepas sat lagi saya akan bayar semula. Selesai. Saya baik kawan saya telefon saya dulu. Tanya betul ke nak duit ni? Kalau nak duit abang elok, bukan dekat 3,000, 30,000 pun kita bagi. Saya kata kalau gitu betul kalau dia kata 30,000 tu. Tapi dia kata tak lah, ni aku tahu kata scam ni, tu yang bagi tawaran macam tu. Kalau betul kalau tak lah. Kan kalau 3,000 tu 30,000 kan. Abang tak nak sungguh lah. Kena scam tuan-tuan.
Allah, tanya kawan ni kena tanya hak haji selalu ikut saya tu. Pun kena juga. Dia menyamak jadi jemaah macam mana tak tahu umrah. Dia tahu habis tu. Dia cakap bahasa Kedah pula tu. Kata cekak dia ni no. Allah, saya pun dah buat laporan ke SKMM. Hantar pergi laporan semua dah. Tak tahulah, tukar habis Facebook tukar habis dengan password apa tukar habis. Dia ambil gambar dalam Facebook. Oi, bahaya tuan-tuan. Ambil yang paling handsome pula tu. Memanglah orang terpengaruh. Tengok-tengok dengan saban atas bau dengan hak yang bentuk macam tu tu. Dia tangkap gambar kat muka tu. Takkan orang tak percaya no? Ustaz Anas. Lepas tu bawah tu pula dia suruh nyatakan Ustaz Anas payment. Cakap. Kalau boleh betul kat saya tak apalah. Masalah tak dapat apa kat kita. Tak tahu ada yang kena kat takat ni. Kawan-kawan hak call tu yang semua berhati-hatilah. Ada yang tak call kok mungkin terus transfer ke, wallahu alam, tak tahu. Tunggulah. Pagi tadi berlaku benda ni tuan-tuan. Sampailah tengah hari tadi duk kalut update dalam Facebook dan sebagainya supaya tak ada yang terkena lah. Bukan saya tu, bukan saya lah. Nombor saya hak tu lah, 0195246615. Tak tukar pun. Hak tu je lah. Maka ini pun merupakan hijrah juga. Dia berhijrah tu. Dia buat hijrah tu dalam keadaan dia duk ambil duit orang. Tak maulah kita nak hijrah ke arah yang lebih baik. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai tu. Saya dah rasa senang hati sikit dah dapat bagi tahu tuan-tuan ni. Takut lagi pasal orang kok pajam ni kenal saya ramai. Takut lagi orang kok ni pula kena ke. Kesian. Jadi kita tengok pada muka surat yang ke-87, nombor yang ke-10. Akan kita sambung pengajian kitab kita insya-Allah. Kita buka semula Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-musannif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tengok sebelum kita masuk kepada nombor yang ke-10 ni. Kata Imam Ghazali, hendaklah imam duduk sebentar setelah selesai daripada salamnya. Dan hendaklah dia menghadap kepada para makmum dengan mukanya dan jangan menoleh ke kiri atau ke kanan. Dan jika ada jemaah perempuan di kalangan makmum itu, maka hendaklah mereka bangkit lebih awal dan janganlah ada di kalangan makmum lelaki-lelaki itu orang yang bangkit meninggalkan tempat duduknya sebelum imam bangkit dari tempat duduknya. Dan hendaklah imam bangkit dari tempat duduknya menuju ke sebelah kanan atau kiri. Tetapi menuju ke sebelah kanan itu adalah yang terlebih afdal. Baik. Sebelum kita nak bincang bab yang ke-10 ni, nombor yang ke-10 ni, kita nak tengok sikit perbahasan berkaitan dengan lafaz amin dalam surah Al-Fatihah. Seperti mana yang saya janjikan kepada tuan-tuan pada minggu lalu, pada pertemuan kita yang lalu, kita nak tengok sikitlah bagaimanakah perbahasan berkaitan dengan lafaz amin di dalam surah Al-Fatihah. Kita nak tengok dulu, ucap amin ini adalah merupakan hukumnya adalah sunat. Sunat. Ni kena faham dulu hak ni. Tak hidup pergi kata wajib pula. Hukum amin, mengucapkan amin selesai daripada baca surah Al-Fatihah. Selesai daripada firman Allah Ta'ala waladdallin. Selepas daripada perkataan tu, hendaklah diikuti dengan perkataan amin. Begitu juga disunatkan mengucapkan amin dengan nyaring pada setiap semua solat yang dinyaringkan bacaannya. Jadi sunat hukum mengatakan amin dalam solat. Ni cerita dalam solat. Sekarang kita cerita pula luar solat. Ni berlaku pertikaian di antara pandangan masyarakat. Kita tanya, macam mana pula luar solat Ustaz? Luar solat ni maksudnya kita baca biasa ni, nak kata amin juga ke? Sekarang kita tengok. Kita tengok dulu dalam solat. Kita petik daripada kitab Fiqh Manhaji muka surat 152.
Tuan-tuan boleh tengok jilid yang pertama daripada kitab Fiqh Manhaji karangan Syekh Mustafa Al-Bugha. Menyebutkan berkaitan dengan amin ini perlu dinyaringkan ketika bacaan yang nyaring. Contoh subuh, isyak, maghrib, isyak, macam itulah. Dan juga perlahan pada solat yang diperlahankan bacaannya, zuhur, asar. Kena kata tak? Kena kata. Manakala makmum pula menyaringkan mengikut imam kalau solat berjemaah. Imam kata amin, kita pun amin. Jadi keadaan dia begitu. Bila mana kita nak kata amin itu bila selesai imam mengatakan amin. Bagi mendapatkan beberapa pandangan para ulama berbeza pandangan dari sudut makna lafaz amin. Namun majoriti para ulama sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Kathir mengatakan bahawa maksud amin itu Allahumma stajib lana, ya Allah perkenankan doa kami. Itu maksud dia. Jadi masakan kita tak mau kata amin. Dia cukup berat nak kata amin ujung. Jadi maksud dia kata ulama, pandangan jumhur ulama mengatakan Allahumma stajib lana. Imam Ibn Kathir kata Allahumma stajib lana, ya Allah perkenankan doa kami, perkenankan permintaan kami. Maka dalam Fatihah itu merupakan doa kita minta kepada Allah supaya dijauhkan kita daripada jalan yang sesat, didekatkan kita dengan jalan yang lurus. Kita minta supaya Allah tolong kita, kita serahkan segala kuasa kepada Allah Ta'ala. Semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itulah kita sambut dengan mengatakan perkataan amin. Jadi ada berlaku perbincangan. Bacaan amin tu nak kata macam mana? Panjang ke, pendek ke? Jadi mai pula hak jenis cerdik lebih ni, dia kata nak panjang ke pendek? Dia tanya pula nak panjang ke pendek? Lepas tu kita pun kata nak pendek, dia pun amin. Nak panjang amin. Dua tu ya. Padahal ulama membincangkan berkaitan dengan perkataan amin ni terbahagi kepada 4 ke 5 bahagian. Bagaimana kita nak memanjang dan memendekkan, bagaimana keadaan kita melafazkan amin itu. Baik. Al-Imam Nawawi menyebutkan bahawa sunat bagi imam untuk diam seketika dalam tempoh yang sangat sekejap. Ada pandangan ulama mengatakan tempoh sekejap itu adalah sekadar subhanallah. Tempoh tu. Jadi habis-habis baca surah tu, habis-habis baca waladdallin tu, berhenti zat. Supaya apa? Supaya ada perbezaan di antara amin dan juga surah Fatihah. Supaya kita tidak menganggap amin itu sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Macam tu. Kita bacakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qantizat amin. Makmum jangan kalut. Ni selalu makmum kalut ni, dia kata tok imam ni pakai tak kata dah ni. Dia kira kalut nak kata amin. Hak kawan-kawan lain pun macam tok imam kata. Depa pun sambut tok imam baru mai kat belakang amin ait lain macam ni. Jangan kalut, berhenti seketika. Sekadar subhanallah. Ataupun senang cerita tok guru lama dia kata apa? Sekadar telan ayat liok. Macam tu lah keadaan nak bagi faham orang kita ni. Maksudnya habis-habis waladdallin tu telah ayat liok lagu tu lah, baru amin. Jangan nak kalut waladdallin. Kalut nak kata relax tu, pelan-pelan, slow, jangan kalut. Maka ini pandangan Imam Nawawi menyebutkan kena ada nampak gap. Supaya apa? Supaya ada perbezaan di antara amin dan juga surah Al-Fatihah. Maka disebutkan perkara ini di dalam kitab Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, muka surat 93. Baik, bacaan amin selepas daripada
di luar solat. Cerita di luar solat lah. Selepas Fatihah ni di luar solat. Berbalik kepada persoalan yang kita bincangkan tadi, kata Imam Ibn Kathir menyatakan bahawa yustahabbu liman qara al-Fatihah an yaqula ba'daha amin qala ashabuna wa ghairuhum wa yustahabbu dhalika liman huwa kharijus salah wa yata'akkadu fi haqqil musalli wa sawa'un kana munfaridan aw imaman aw ma'muman wa fi jami'il ahwal. Kata Al-Imam Ibn Kathir, disunatkan bagi siapa yang membaca surah Al-Fatihah untuk menyebut selepasnya, yakni selesai membacanya dengan perkataan amin. Berkatalah ashab kami ni maksudnya dalam kalangan mazhab Imam Syafi'i. Ini kena faham. Dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i dan selain mereka, bahawa disunatkan juga perkara tersebut bagi siapa yang membacanya di luar salah fil kharij, daripada luar salat, fil kharijus salah, daripada luar salat itu disunatkan juga untuk mengatakan amin, dan pada hak orang yang bersalat itu lebih-lebih lagi disunatkan, sama ada dia salat bersendirian atau dia ada salat secara berjemaah dan juga dia menjadi makmum, dan juga pada semua keadaan, kata Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Dalam tafsir Ibn Kathir menyebutkan berkaitan dengan perkara ini. Maka fahamlah kita bahawa di dalam ataupun di luar solat, maka hukum membaca amin itu adalah sunat. Jangan nak petikai lah. Ni cerita dia ada orang petikai. Tak payah kata amin pun tak apa. Ialah sunat, tak payah kata pun tak apa. Tapi keadaan pandangan ulama kata maksud dia Allahumma stajib lana. Tak mau minta kan supaya Allah mustajabkan doa kita, supaya Allah perkenankan permintaan kita. Maka katalah amin. Bukannya rugi pun, dapat kelebihan dan manfaat. Manakala Imam Nawawi turut menyebutkan yustahabbu likulli qari'un kana fi salah aw fi ghairiha idza farigha min al-Fatihah ay yaqulu amin. Kata Imam Nawawi pula, disunatkan bagi setiap qari, sama ada di dalam salat atau selainnya, yakni di luar salat, sekiranya selesai membaca surah Al-Fatihah hendaklah menyebutkan amin, semoga Allah memperkenankan. Maksud dia, kata Imam Nawawi, disebutkan dalam kitab Tibyan fi Adab Hamalatul Quran halaman yang ke-93. Maka berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi Imam Nawawi, Imam Ibn Kathir sebut ni, dia ambil daripada hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imam fa'aminu fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, apabila imam mengucapkan amin, maka kamu juga ucapkanlah amin, kerana sesungguhnya barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ustaz, hadis ni betul ke? Hadis riwayat Al-Imam Bukhari, sahih. Cerita dah. Jadi Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ni. Kalau dalam kitab Bukhari 780, kalau kitab Imam Muslim dalam 410. Kita buat kajian pula dah, cari dalam kitab sikit lah, nak bagi ketepatan dalam kita membaca amin ni. Maksudnya membahaskan berkaitan dengan amin ni. Persoalan ni adalah persoalan yang sering kali dibincangkan ataupun diutarakan oleh kalangan para masyarakat. Nampak macam simple lah, tapi mereka tak tahu duk bincang pasal tak mau sebut ke, pasal nak sebut lebih ke, macam mana, saya pun tak faham. Tu yang sampai kita cari satu-satu tu bawa keluar bagi, nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah. Maka fahamlah kita bahawa perkataan amin ini sama ada di dalam solat ataupun di luar solat, maka menjadi hukumnya sunat, yang
dituntut kepada kita untuk menyebutkan amin, kerana ianya sebahagian daripada kita mengaminkan doa yang dibacakan di dalam surah Al-Fatihah. Hatta para malaikat pun menyebutkan amin. Maka tidak mestilah kita membacanya dengan sempurna. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tengok pula yang kata bincang tentang kadar panjang macam mana lafaz amin ni. Yang kata bincang tentang lafaz amin dalam solat ni bacaannya macam mana, nak kata amin ni. Ada juga yang kata amin, ada yang kata amin, amin pendek, panjang. Ada yang kata min panjang, pendek, macam-macam. Maka kita nak tengok hari ni berkaitan dengan bagaimana kadar panjang lafaz amin di dalam solat selepas daripada bacaan Al-Fatihah. Penting tuan-tuan, penting. Sebab ramai dalam kalangan kita yang keliru lagi. Wallahu alam, ni cerita tempat-tempat yang dah biasa tanya saya soalan lah. Saya cerita tentang ni pasal kita dah sentuh hari itu berkaitan dengan tajuk ni. Itu saya abang kan kata kalau nak bincang tu panjang pasal kita dah lewat dah hari itu. Maka hari ini kita bincang berkaitan dengan perkara ni. Baik. Menurut ulama fiqh terdapat 5 cara bacaan kalimah amin. Ada yang kata 4. Baik, kita tengok. Selepas daripada bacaan Al-Fatihah ketika solat, iaitu sama ada dengan dimatkan hamzah atau diqasr 2 harkat. Maksudnya dipendekkan 2 harkat, sama ada dengan diimalahkan hamzah atau tidak, dan sama ada dengan mim bersabdu atau tidak bersabdu. Itu dia. Yang pertama sekali, kata ulama dalam bidang tajwid. Ini kita tengok dari sudut pandangan ulama dalam bidang tajwid ni, perincian berkaitan dengan kadar harakat adalah yang pertamanya hamzah yang dibacakan sebagai mat badan. Hamzah amin tu mat badan. Menurut Imam qiraat Imam Warsh melalui tarik Imam Al-Azraq, hamzah tersebut dia harus dibaca dengan kadar 2, 4 atau 6 harakat. Manakala menurut Imam qiraat selainnya ianya dibaca dengan kadar 2 harakat. Disebutkan oleh Al-Imam Jazari ketika mana Imam Jazari menyebutkan di dalam kitabnya wa azraqud in ba'da hamzin harfun maddu lahu waqsur wa wassata ka'anna fal'ana utu'i amantum ra'a. Tu dia. Ni matan. Orang belajar qiraat tahu sebut bila. Tuan-tuan buat macam angguk ni, saya terjemah ni baru angguk lebih. Kena dengar juga kadang-kadang ni duk dengar Melayu ya. Kan dengar kadang-kadang Arab ni dia jadi cerah sikit mata. Oh, benda apa ustaz kata ni? Kan. Imam Azraq membaca 2, 4 atau 6 harakat pada mat badal. Jika selepas hamzah terdapat huruf mat seperti na'a al-ana utu'i amantum ra'a, macam tu keadaan dia, maka dibaca dengan 2, 4 atau 6. Maka yang pertama ni senang kita simpulkan keadaannya, boleh dibaca 2, 4 atau 6 pada hamzah amin ataupun amin ataupun amin. Tuan-tuan duk nganga lebih tu, maksudnya 6 jangan lebih ya. 2, 4 atau 6. Maka dibincangkan pula yang keduanya pada perkataan min mat arid li sukun. Pada hujungnya itu harus dibaca dengan kadar 2, 4 atau 6 harakat seperti mana yang disebut oleh pengarang Al-Jawahir Al-Ghawali. Fil aridul mamaddu sab'atun atat indummu nahwu nasta'inu qad thabbat maddu tawassatu wa qasru sakana wa ashmim wazid ruman biqasri a'lina. Pada mat arid disukun yang dimatkan selain yang diakhiri huruf hamzah, dipanggil 7 jenis bacaan wajah. Jika diakhiri huruf yang berbaris di hadapan seperti nasta'inu,
Sesungguhnya telah tetap mat itu 6, 4, 2, 4 atau 6 harakat, sama ada disukunkan tanpa ismam ataupun raum. Maka ditambahkan raum dengan 2 harakat. Ini berbincangan berkaitan dengan perkataan yang di hujungnya ada dia panggil baris dhammah, nasta'inu, aminu. Jadi perkataan-perkataan yang macam tu. Maka kita ambil jumhur mengatakan di hujungnya itu mad arid li sukun itu boleh kita berhenti dengan 2, 4 atau 6 harakat. Ini perbincangannya. Tapi persoalan yang ditimbulkan di sini adalah bagaimana kita nak mentertibkan bacaan kita tu. Maksudnya kalau kita panjang a dengan 2, min tu nak panjang 2 ke 4 ke 6 ke? Ini persoalan dia, kan? Senang cerita, kalau kata depan tu 2, maka belakang tu pun kita pendekkan dengan 2 juga. Amin. 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 Azan pun azan dah. Jadi kita pun dah amin dah. Tak masuk lagi tajuk kita ni. Baru duk bincang ni. Kan? Tu saya kata tu perbincangan tu panjang. Maka keadaannya disebutkan di dalam kitab ni berkaitan dengan menyebutkan ataupun kadar panjang pada amin itu dikatakan di sini adalah berkaitan dengan bagaimana kita nak menyamakan tertib bacaannya. Jadi a tu kita panjang 2 dan min tu pun kita panjang 2 tertib. Tapi kalau terlebih 4 tu tak ada masalah. Macam itulah ikut tertibnya. Jadi wallahu alam, kalau ada pandangan yang lain, tuan-tuan yang belajar berkaitan dengan qiraat, boleh dibetulkan sekiranya apa yang saya sebutkan pada malam ini salah. Ini saya tengok beberapa pandangan dari sudut mazhab imam ulama qiraat dan juga ulama tajwid berkaitan dengan perkataan amin. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ada apa soalan nak tanya berkaitan dengan benda tu? Ya. Biasa yang duk baca tu 4 lah, 4. Tapi kalau di Mekah banyak 2. Pasal nak kalau di Mekah ni dia tak panjang mana pun. Habis tu dia teriak amin. 2 ya. 2 ya yang kalau di Mekah lah kebiasaannya lah. Kita ni orang Melayu lebih tok imam habis dah. Kalau di Mekah. Saya kalau duduk dengan jemaah-jemaah ni kalau pergi sembahyang sekali kan. Kita duk faham dah keadaan imam di Mekah ni dia amin je. Dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia simple ya. Imam dia orang Melayu kita ikut, dia tak habis lagi. Tok imam baca surah lah. Tok imam baca surah dah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni, kita doa amin. Tok imam tak tunggu, siapa nak tunggu kita? Kena ikut kesesuaian pada tempat. Kebiasaan kita di sini dalam 4 kot. Tapi ada juga yang ambil 6 dalam kalangan makmum makmum ambil 6, tak apa. Tok imam dia pendek, dia nak ambil nafas lagi nak baca surah pula. Ikutlah tok imam. Kita cuma jangan mendahului imam tu ya. Imam tak kata lagi kita kalut lah. Tok imam telah ayat liak dulu. Barulah dia nak sebut tunggu Ustaz. Habis tu Ustaz kalau tok imam diam terus. Tu ada juga ni jenis dia amin slow-slow seorang-seorang dia. Tok imam pun nak kena faham lah sembahyang makmum, sembahyang berjemaah. Ni kira seorang dia. Pi depan, tolak dari tepi. Amboi sangat kan. Kita duk tunggu belakang dah ustaz pesan dah itu. Tunggu tok imam tu. Jangan duk kalut. Tok imam diam terus. Jam terus kita pun nak buat macam mana kan. Langkah-langkah pi depan. Kita ambil mic dah. Amin sambut. Jangan baguslah melawak tuan-tuan. Maksudnya kita sendirilah inisiatif lepas tu sebut amin. Macam tu keadaannya. Baik. Jelas no? Ada apa lagi soalan nak tanya? Faham no? Faham, alhamdulillah. Syukur. Baik, kita tengok sikit
Nombor yang ke-10 ni, hendaklah imam duduk sebentar ni. Masalah ni masalah yang tak ada lah kata selalu berlaku. Ni kalau orang yang tak tahu, imam yang tak mengaji dan dia tak tahu, dia duduk kira dia. Maksud kira dia ni, disunatkan ketika selesai solat ni kita nak kena tengok makmum. Ada makmum tengah solat lagi ke tak ke? Takut kalau terlalu ramai kita punya suara zikir kita tu mengganggu makmum kat belakang ni, maka bukan tak boleh. Dikuat ni kena perlahan, tarik mic tu tak jauh sikit. Macam tu. Sebab itulah kita kena kalih tengok belakang. Ni ada hak tak kalih langsung pun ada. Malu tak payah jadi imam, duduk belakang sekali. Tu cerita dia. Ada yang kata malu saya, kan boleh saya kira sebab saya jadi imam ni sebab tak tengok orang lain nampak depan je. Tu yang saya jadi imam. Takkan imam nak kena kalih belakang? Dah. Dah jadi imam betul malu pula. Tak payah jadi imam. Duduk belakang sekali senang. Siapa pun tak tengok kita, semua tengok depan. Mai paling last sekali. Senang cerita kan. Maka Imam Ghazali kata apa? Hendaklah imam duduk sebentar setelah selesai daripada salamnya, dan hendaklah dia menghadap kepada para makmum dengan mukanya dan jangan menoleh ke kiri atau ke kanan. Maksudnya apa dia? Duduk sebentar ni yang dikatakan, dibahaskan oleh para ulama dalam kitab selain daripada ni adalah sekadar kita astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hayyul boleh, hayyal boleh, tak ada masalah. Kita dah 3 kali ayat tu. Kalau sembahyang maghrib ni kata ulama dalam Allahumma salli ala Muhammad, Allah lupa dah saya kitab tu, disebutkan kita menyebutkan sebanyak 11 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 11 kali. Lepas tu Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ini disebutkan dalam kitab. Kemudian barulah kita Allahumma antas salam wa minkas salam tu barulah kita kalih tengok makmum. Boleh dah ustaz kalih kepala saja tengok, seeloknya kalih sekali dengan badan sekali. Dia macam ni lah, kalih macam tu lebih daripada separuh, ataupun kalih terus tengok belakang. Kalih terus tengok belakang boleh, tak ada masalah kan. Maka jika ada jemaah perempuan di kalangan makmum itu, maka hendaklah mereka bangkit lebih awal, dan janganlah ada di kalangan makmum laki-laki itu orang yang bangkit meninggalkan tempat duduknya sebelum imam bangkit dari tempat duduk. Ini berlaku perbincangan yang panjang juga. Maksudnya imam tak bangun lagi, makmum nak bangun dah. Habis tu Ustaz kalau ada hal sakit perut, macam mana Ustaz? Suruh tu imam bangun juga. Tu dah keadaan yang lain dah, daruri. Bangunlah, tak duduk tunggu tang tu lah. Selagi orang lain pakat dapat seorang sikit, pi keluar. Jadi kalau kata kita saja-saja bangun tanpa sebab, dengan keadaan tak mau nak ikut zikir sekali, maka tidak dibolehkan keadaan tu. Kecuali pada makmum perempuan tu digalakkan bangun awal. Kalau kita bangun awal tu lebih kurang macam belah perempuan lah. Lebih kurang macam tu lah kot, no? Pasal dah dikatakan dalam kitab ni, janganlah ada dalam kalangan makmum laki-laki itu orang yang bangkit meninggalkan tempat duduknya sebelum imam bangkit daripada tempat duduknya. Jadi ada pandangan lain mengatakan kalau imam dah mula kalih tu nak bangun tak apalah. Hak sebelum tu duduk dulu, jangan duduk kalut lagi. Jadi bila imam dah kalih tu maksudnya dah beralih daripada tempat duduk imam tu, maka hak lain nak bangun nak ubah tempat ke pergi belakang sikit ke tak apalah. Macam tu keadaan dia. Baik. Dan hendaklah imam bangkit dari tempat duduknya menuju ke sebelah kanan atau kiri, tetapi menuju ke sebelah kanan itu yang lebih afdal. Maksudnya apa? Kita dah bangun tu, nak pi ke sebelah kanan tu macam mana ni? Dah habis semua dah. Nak pi ke sebelah kanan tu maksud kalau nak buat solat sunat ke apa ke, ataupun kita kalih tu kalih melalui sebelah kanan kita. Jangan duk sebelah kiri pun tak ada masalah pun. Jadi kira yang lebih afdal ni nak kalih tengok belah mula daripada sebelah kanan. Kebiasaannya macam itulah.
keadaan yang berlaku. Jadi keadaan ni adalah penting untuk kita meletakkan adab-adab ketika solat berjemaah. Tapi kalau kata sakit perut, apa kita kata tadi kan, tak apalah, bangunlah, tak ada masalah pun. Jadi keadaan yang daruri tak ada masalah. Janganlah imam yang ke-11, janganlah imam mengkhususkan dirinya dengan doa ketika membaca kunut dalam sembahyang subuh, seperti kunut orang yang sembahyang sendirian, seperti dia berkata, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Tetapi hendaklah dia berdoa dengan lafaz Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Jadi maka ini pun yang selalu ditekankan ketika mana saya masuk dalam satu kursus imam. Masuk dalam satu kursus imam waktu ketika duk Mahat Tahfiz dulu ni lah, dihantar ke satu kursus imam-imam ni. Masa tu di Selangor, saya duk hafal Quran di Terah Jenang dulu ni, umur lebih kurang dalam darjah 6 gitu. Masuk Terah Jenang lah, tak ada apa lagi, hutan lah kau ikut ni. Hutan ni cerita macam sopa tua sangat dah. Masa zaman saya tu dah 2002 kot, 2002, 2003 lebih kurang, 2002. Hutan ni naik teksi RM1 ni waktu tu. Lah dari Terah Jenang nak pergi ke Bandar Baru Bangi, teksi RM1 tak ada. Zaman saya duduk tu teksi RM1 pergi Yawata. Ketika tu Yawata lah ni Farm Mall ke apa tahu dekat tepi tu. Jadi waktu tu dihantar ke satu kursus imam. Masa tu di Ilim ada dah waktu tu. Institut Latihan Islam tu kan. Di Ilim. Pilah kursus imam ni. Apa yang dikatakan dalam kursus tu, bila duk selak balik jumpa nota 2002 lu tuan-tuan. Tu kata penting yang ulama suruh tulis. Hatta Imam Syafi'i menyebutkan berkaitan dengan penulisan ketika kita belajar ni sangat penting. Ini cerita Imam Syafi'i cerita. Jangan kata saya kata kat tuan-tuan pula. Ni Imam Syafi'i cerita, kata Imam Syafi'i pun tulis. Imam Malik mengajar tu, Imam Syafi'i tulis. Penting sebab apa? Ilmu ni kita nak buat rujukan balik dan sebagainya. Contoh kan. Jadi ketika tu banyak dalam kalangan imam ni dikatakan dalam kursus tu, baca doa selepas solat pun dia kira baca kat dia seorang lah. Hak orang lain tolong amin kat dia. Faham tak? Maksudnya kita baca doa tu adalah doa dalam bentuk uslub seorang. Hak yang orang belakang makmum ni semua amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Padahal duk amin kata imam seorang lah. Maka benda ni kita sebagai imam, kita nak kena alert benda ni. Nak kena perhatikan dengan lebih terperinci berkaitan dengan orang kata baca doa ni membawa kepada maksud yang ramai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ataupun kita baca doa yang kita katakan Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Beza tu kan. Kalau kita baca dengan ni, maksudnya dapat kat imam seorang ya. Kalau kita baca dengan Allahumma rzuqna ataupun Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, dapat kat dia seorang lah. Yang kita duk tolong amin. Bukan tak bagus, bagus. Tapi rugi ya. Baik kita baca doa sendiri. Nampak tak? Maka imam kena ambil peduli benda ni. Supaya apa? Supaya dapat sekalian makmum yang datang berjemaah itu. Maka dengan doa yang dibacakan, kita katakan dibaca dengan keadaan dapat secara beramai-ramai. Macam tu. Macam diletakkan contoh dalam kitab ni adalah doa kunut. Berlaku tak? Berlaku. Tok imam baca Allahumma hdini fi man hadait. Dia lama dah tak mai, sakit tak sihat. Tiba-tiba mai hari itu, sebelum ni duk baca seorang-seorang kat rumah. Mai hari itu jadi imam. Dia pun Allahumma hdini fi man hadait. Makmum amin. Wa afini fi man afait. Amin. Ya Allah, tunjukilah akan kami bersama orang yang Engkau tunjuki, dan afiatkanlah kami bersama orang yang telah Engkau afiatkan, dan pimpinlah kami bersama orang yang telah Engkau pimpin, dan berkatilah kami
pada segala sesuatu yang telah Engkau berikan, dan peliharakanlah kami daripada kejahatan apa-apa yang telah Engkau putuskan. Kalau kata dia doa untuk seorang tu, peliharalah daku seorang dia lah boleh. Jadi kita kena perhatikan, perhalusikan perkara yang disebutkan itu. Dan hendaklah imam meninggikan suaranya ketika membaca qunut, dan para makmum hendaklah mengaminkannya di belakang, dan janganlah mereka mengangkat tangan ketika berqunut, kerana perkara itu tidak sabit datang daripada perbuatan Nabi SAW. Kemudian para makmum dan imam hendaklah meneruskan bacaan sendiri-sendiri lafaz qunut hingga ke akhirnya, selesai daripadanya itu. Baik, pandangan Imam Ghazali dalam masalah ini adalah dhaif. Pendapat yang kuat ialah sunat mengangkat tangan ketika membaca qunut. Kita melihat kepada Maraqi Al-Ubudiyah halaman yang ke-25. Jangan risau lagi. Muka dah lelah. Selama ni duk angkat tangan macam mana? Ni pandangan Imam Ghazali. Pandangan ni dikira sebagai pandangan yang dhaif. Jadi kita duk angkat tangan sama ni tu okey lah, tak apa, tak ada masalah. Dan ada juga pandangan yang mengatakan bahawa imam kembali meninggikan suaranya ketika mengucapkan istighfar, taubat dan salawat di akhir qunut, dan makmum mengaminkannya, maka dikatakan nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ada pandangan yang mengatakan bahawa imam kembali meninggikan suaranya hanya ketika mengucapkan salawat sahaja. Faham tak? Ni hak selalu berlaku ni. Maksudnya kita diam terus sampai habis pun tak ada masalah. Ada pandangan yang kata bermula daripada kita baca tu apa? Sebelum selawat tu kan, nastaghfiruka wa natubu ilaih tu, kemudian baru kita selawat. Ada yang kata kita tinggikan suara ketika selawat terus. Yang selalu kebiasaan saya buat ketika selawat, kadang-kadang baca terus semua darah pun tak ada masalah juga. Kalau kita nak baca doa qunut nazilah, baca semua darah terus. Kan contohnya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wala ya'izzu man 'adait. Okey, baik, di sini saya nak perbetulkan sikit bagi para imam. Ni cerita di tempat lain ni. Tempat kita alhamdulillah setakat duk mai subuh dengar okey, alhamdulillah, syukur kita dapat imam-imam yang hebat, syukur. Pada perkataan yadhillu wala wa innahu la yadhillu man walait, yang kedua wala ya'izzu man 'adait. Jadi perbezaan di antara huruf zal tu, selalunya biasanya kita takut tersilap tu. Hak awal tu kita dah wa innahu la yazillu man walait. Doa tu dia apa doa pula dah maksud dah berubah. Faham tak? Jadi nak kena jaga-jaga di situ. Sebab apa? Sebab pada ayat yang seterusnya tu wala ya'izzu man 'adait. Hak tu baru zai. Hak awal tu yazillu. Zal keluar lidah. Bukan kata peringat imam saja, kita pun sekali lah. Pasal kita duk baca doa qunut kadang-kadang semayang kat rumah seorang-seorang ke, ataupun semayang jemaah di rumah, maka di situ adalah perlu untuk kita membezakan di antara huruf zal dan juga huruf zai. Ini saya tegur ni pasal selalu duk berlaku di beberapa tempat lah. Kadang-kadang saya pergi kuliah subuh, dengar Allah, kita jam tu dengar tu jadi sebab imam tu dia tak satu dia tak slow, dia baca terus bagi derah tu dengar tau. Kalau slow semua pakat baca selepas daripada bacaan tu apa, waqina syarra waqina birahmatika syarra ma qadait. Hak lain tu kita baca sendiri kan, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Sebelum tu yadhillu zal keluar lidah. Kalau kita yazillu maksud berubah. Bahaya tuan-tuan. Ni saya peringat. Jadi tengok dalam kitab tu balik, perhati balik. Kita baca yazillu ataupun yazillu. Macam mana nak tahu Ustaz? Kalau dalam ketika solat barulah tahu. Tak apa, waktu solat tu cek. Kan dah tak tahu sangat. Waktu solat tu kita perhati. Tengok, kita berikan perhatian. Tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Dekat sini selalunya kadang-kadang lah dia jadi macam kita baca tabarakta rabbana wa ta'alaik, kita buka ujung padahal wa ta'alait.
falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Sini pun wa nastaghfiruka. Kalau kita baca sendiri semua, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini pun sama juga. Kalau kita tu imam tu tiba-tiba dia nak pederah tentu, kan ada pandangan yang kata boleh pederah dekat situ, maka ditukarnya wa astaghfiruka itu kepada wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Situ. Kalau kata dia pederah lepas tu wa astaghfiruka juga, jam. Maksudnya tak betul ya. Pasal orang belakang nak kata amin ketika tu. Baik, faham tuan-tuan no? Faham no? Baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Sikit gini 2 hari kita habis terus malam ni. Nak masuk bab 13. Adab hari Jumaat. Adab hari Jumaat ni kita nak sentuh ni. Had khutbah sekali. Contoh-contoh. Tak ada kena mengena dengan hidup ataupun yang mati. Kan, tak ada kena mengena dengan surah Al-Falah pun contoh. Ni ada hari Jumaat. Kemungkinan kot ada berlaku kot ni. Khutbah satu khutbah terus semayang. Mungkin. Saya tak ada waktu tu, tak tahulah mungkin. Ke-12, janganlah makmum berdiri sendirian. Abang Fadil. Kalau kau saya. Janganlah makmum berdiri sendirian di belakang saf, tetapi hendaklah ia masuk ke dalam saf atau ia menarik seorang makmum yang ada di hadapan untuk bersama dengannya di saf yang baru. Hak ni dia jadi segan. Faham tak? Dia mai lambat. Okey, mai kira dah rakaat kedua dah. Lepas tu dia sorang-sorang dekat saf belakang. Dia tengok-tengok kat luar pun tak ada nampak tanda-tanda ada orang pun. Jadi sorang dia. Maka dia nak kena tarik sorang keluar mai belakang. Hak orang ni pun kena dalam saf ni pun kena faham. Ada berlaku Allahu akbar tuan-tuan. Cerita ni. Saya kata kita suruh mengaji tak mau mai. Suruh mengaji tak mau mai. Dia kalau mai mengaji tak apa. Ni dia mai dengar macam ustaz kata itu kata kena tarik seorang mai duduk belakang sekali. Dia tak boleh biarkan seorang dalam saf, tak dipanggil saf. Faham tak? Kalau seorang tak dipanggil saf, jadi tarik seorang hak depan tu mai belakang. Dia pun tarik tepuk lah seorang mai belakang. Hak kawan ni pun takkan dia nak tak faham kot ada imam kat depan tu. Takkan dia nak suruh aku jadi imam yang kedua. Bukan suruh jadi imam, suruh unduk mai belakang semayang kan dia. Kita nak kena faham lah. Tu yang cerita tu. Nampak tak? Ni kadang-kadang malu. Takkan nak tarik. Tak apa, semayang seorang. Ada juga hak jenis pergi hujung. Tarik hak hujung, tarik hak tengah. Pasal bermula saf yang afdalnya bermula daripada tengah-tengah imam. Faham tak? Ke kanan ke ke kiri? Ke kanan. Nampak tu? Semua pakat tahu dah tu. Jadi jangan duk mula dari hujung. Dia jadi kartun. Mula dari hujung. Nampak mula dari hujung. Hak orang yang mai faham dia kata kena mula tengah. Dia jadi kartun. Tengah-tengah tak ada. Hak kawan ni pun dia pula nak kena bergerak mai tengah. Ataupun dia ni pun kerah kepala kata dia ni kena mai, aku mai dulu. Elok selesai masalah. Nampak tak? Jadi kita kena faham benda tu. Jangan dibiarkan kesorangan, tak dikira saf. Maka rugi ya kita. Tak dapatlah pahala saf tu. Jadi kena tarik seorang. Hak yang belah tepi ni kena rapat ke tengah. Jadi kalau berlaku kelompongan di tengah saf, maka kena rapat. Mana dulu nak rapat? Ni cerita dah ni, tanya soalan. Katalah imam duduk tengah ni. Jadi kosongnya di sini. Hak mana nak rapat? Kanan daripada sini pergi sini ke hak ni mai sini? Daripada sini ke sini. Kita kena rapat ke tengah. Macam tu keadaan dia. Kalau semayang dia Ustaz. Kalau hujan ada orang tak. Itu tak ada masalah lah waktu. Macam lain dia tak dapat cuma itu dia dapat. Betul dia dapat pahala soft tu lah. Dia pahala soft duduk dalam soft tu. Tapi dia pun tak boleh nak sangka. Kotlah dia ada mesej siapa-siapa hamai Ustaz, aku seorang ni. Tu lain cerita. Dah member duduk sekali dekat pajam. Ni aku ni ada masalah ni. Kawan pun masalah apa? Aku soft ni seorang hamai Ustaz. Hamai Ustaz bagi tambah bagi orang aku nak panggil pun segan hak orang depan ni. Jadi macam tu pula. Kecuali kita main-main tengok orang tengah ambil wuduk. Tak apa.
Tunggu dulu, sebaiknya tunggu dulu. Saya takut dia ambil wuduk saja dia balik. Tak masuk dalam soft. Berlaku dia main basuh kaki lah. Lak sungguh. Main basuh kaki lah. Orang tengah semayang. Macam-macam berlaku tuan-tuan. Jadi tunggu dulu. Tanya nak semayang kali lah. Semayang. Duduk sekali kata kan. Ni takut dia pun tak tahu. Kita letakkan dia di sebelah kanan kita. Jangan sebelah kiri. Saya takut jadi melebar sebelah kiri dulu. Tak sebelah kanan. Maka lebarnya bermula daripada tengah ke kanan dan barulah ke kiri. Macam tu keadaan dia. Janganlah makmum yang ke-13, janganlah makmum itu mendahului imamnya pada perbuatannya atau menyamainya. Bahkan hendaklah ia terkemudian daripada imamnya, maka janganlah makmum rukuk sebelum imam sampai kepada batas rukuk, dan janganlah makmum turun sujud sebelum dahi imam terletak di atas lantai. Ini pun masalah juga. Masalah apa ni? Saya kadang main sampai lewat sikit. Duk nampak hak mana turun dulu, kita boleh tik lah. Hak mana turun dulu, hak mana turun lewat sikit. Bukan, tadi ni cerita surau lain. Kan cerita surau lain. Jadi kita boleh tahu lah hak mana ni. Hak mana turun dulu, hak mana kalut seiring dengan imam pula. Jangan. Maka imam pun nak kena faham. Imam pun nak kena faham waktu bila dia nak sebut Allahu Akbar tu. Takut ada yang orang yang macam ni ni. Dia waktu ketika dia nak rokok, dia turun dulu setengah. Bukanlah setengah, kita kata suku aku kan. Turun dulu macam tu baru Allahu Akbar. Jangan dah duduk tengah dia Allahu Akbar tak turun lagi. Memang makmum dulu. Tok imam tak turun lagi. Lepas tu dia pula duduk tahan sat tak turun lagi ni. Nampak tak? Jadi bila turun sikit tu kita duduk tengah berdiri macam tu. Allah, nampak? Turun dah sikit Allahu Akbar. Sampailah sama keadaan rukuknya imam, baru makmum mengikuti imam. Macam tu. Maka bila nak turun sujud pula, turun dah sampai setengah dah, baru kita Allah. Turun Allah. Jangan duk sebut daripada Allahu Akbar baru turun. Waktu ketika kita turun tu Allahu Akbar sampailah dahi kita mengenakan kepada tempat sujud, barulah makmum ikut. Sama juga macam nak ukuk macam mana, bangun daripada sujud Allahu Akbar, kita tunggu sampai imam habis baru kita bangun. Macam nak bangun terus kan, daripada sujud nak bangun terus rakaat kedua contoh. Jadi imam bangun dulu, duduk istirahat, kemudian kita bangun terus. Bila bangun terus tu kan kita bangun daripada sujud kan. Ni tunjuk contoh sikit. Bangun daripada sujud kan. Tok imam bangun, dekat sini baru Allahu Akbar. Jadi bila dengar akbar, kita duduk tengah sujud tu baru kita bangun. Akan tetapi kalaulah berlaku kata kita terlupa kok, mungkin tak sedar kan, terbangun sekali. Maksudnya tu yang penting, imam kena main peranan nak sebut waktu bila tu. Maksudnya kalau kata kita daripada sujud dah sebut Allah, jadi makmum pun dah terikut sekali. Maksudnya dia akan sama. Jadi kalau tok imam dekat sini baru sebut Allah Akbar, kalau makmum nak terikut pun dia baru bangun tu kita dah duduk kami dah. Jadi tak berlakulah seiring dengan imam. Maka bila makmum ternampak, tok imam tak bangun lagi, dia tunggu sat pada duduk istirahat tu. Sampailah imam dah berdiri, barulah dia ikut berdiri sekali. Sampai keadaan. Ya? Faham? Jadi hak ni pun selalu juga berlaku ni orang kata percanggahan di antara makmum dan juga imam. Jadi cerita dia tak boleh dah kalau kita mendahului imam. Memang tak boleh dah nama imam mendahului pergi duduk depan lah. Kalau kita bersama-sama dengan imam pun tak boleh juga. Kena bagi imam pergi dulu. Tu yang depa bila habis bab ni, depa kata senang, lah ni senang. Pergi mana pun imam dulu. Nampak depa guna kesempatan tu. Depa pandai. Masyarakat kita cerdik tau. Ingat apa? Dah engineer, doktor, cerdik. Semua mengaji tinggi-tinggi belakang. Dia kata kalau bab ni imam dulu. Siapa suruh jadi imam? Imam dulu.
afdalnya imam, imam dulu. Imam pun tak boleh nak kata apa, imam dulu. Kalau bab macam tu, contoh ni berlaku ketika nak bawa jenazah pi ke kubur. Turun liang imam lu. Kesian kat imam saya dia nak baca talqin pula. Depa dekha imam depa tambah-tambah imam muda kan. Oh imam dulu ah, apa-apa imam dulu. Ustaz sebutlah dalam ceramah itu. Apa-apa pun jangan mendahului imam. Apa ni turun dulu liang, imam dulu. Imam turun dulu baru kita boleh turun liang. Pandai depa. Lepas tu imam pun kalih balik. Bila ada kenuri rumah siapa-siapa, imam dulu. Imam dulu nah, tambah kambing golek pula. Tu imam pun hak lain tunggu, imam dulu ambil kambing golek. Imam pun pulun penuh pinggan tu. Imam dulu. Tapi kalau dalam bab makan ni depa pula kalih pula. Imam dia kena tundukkan nafsu makan tu. Bagi kat kami lu. Imam kena utamakan makmum macam tu pula dah. Lain kali imam terliok. Duduk belakang tak apalah, pi dululah. Saya imam nampak gelojoh sangat pula imam. Macam tu keadaan dia. Wallahu alam. Ada apa soalan nak tanya? Habis noh. Kita sambung bab yang ke-13. Adab hari Jumaat. Ni banyak nak bincang ni. Ya. Soft baik. Masa Covid ni. Maksudnya dari sudut apa tu? Lagi senang. Jarak. Nak tarik macam mana no? Masa Covid ni kan. Nak tarik macam mana? Kalau kita main seorang-seorang duduk belakang itu, nak tarik seorang main belakang, tarik macam biasa. Maksudnya kita tarik tu adalah tarik kepada orang yang bertepatan dengan kita nak dia duduk kat mana. Faham tak? Contoh macam kan dah ada pelekat-pelekat tu kan. Kan dia macam selang-seli macam tu kan. Jadi kita tarik, kata contoh kita nak dia undok tu pergi duduk kat kawasan tu. Jadi kita tarik yang berdekatan dengan kawasan tu lah. Ada juga tempat yang seiring. Itu senang sikit. Apa pun tunggu sampai dia undok dulu baru kita mula solat. Jangan tepuk-tepuk kita solat. Dia undok-undok dia tak tahu apa, pam belaga kita. Sekali kena saman lah. Pasal belaga. Tak boleh lah, kita tunggu sampai dia undok dulu, barulah kita mulakan solat setelah dia seiring satu saf dengan kita. Sama ya. Covid kata Covid pun sama ya. Bukan kata Covid kita tak payah tarik dah. Gap banyak okey. Dia kena faham lah. Dia kena faham. Langkah kalau dari belakang sampai depan terus pun tak apa. Tapi kena faham tak boleh lebih daripada 2 pergerakan besar. Itu kena faham tu masing-masing kita dah mengaji fiqh lah. Maksudnya kita bergerak tu, betul kita duduk solat kan. Nak keluar kaki kanan ke kaki kiri tu? Tu dia. Ni pun masalah kat ni. Dia nak keluar kaki mana dulu? Lah kali keluar dua-dua. Nak keluar kaki mana dulu ni? Kaki kanan. Kalau kata 2 pergerakan lah, 2 pergerakan. Itu 2, 1, 2. Tiga orang macam tu nak. Jangan kita 1, 2. Cuma ni 3. Berlaku. Allah, saya ambil pening kepala. Soalan tu dia main tu dia macam-macam tu. Tuan. Ustaz kalau macam ni lihat 1, 2. Nak main Acroman dengan siapa? Ya Allah, kan? Dia jadi macam tu kan? Jadi 1, 2. Imam Syafi'i tak boleh lebih daripada 2 pergerakan besar. Ini kalau 1, 2 sampai depan boleh. Tak ada masalah. Jadi gap tu tidak menjadi masalah yang besar. Jadi kita kena fahamlah, cuma jangan lebih daripada 3 pergerakan. Batal solat. Habis, batal solat kita. Dalam keadaan rapat dan uruskan saf tu Ustaz. Kalau kita dah hadis kita dapat pahala tu. Sawu sufatu main dan tasbih atau minta solat. Jadi kita tak dapat buat pahala tu. Sebab kita tak dapatkan saf. Kita jarak-jarakkan saf. Jarak okey. Macam mana kita saf pahala tu kita tak dapat. Dalam bab Covid ni tak apalah. Dia bila masuk cerita tentang Covid ni kan Menteri Agama kita Dr. Zulkifli kan sebut dah tentang
maksudnya rukhsah banyak berlaku dalam ketika Covid ni. Jadi Allah faham lah. Tak ada masalah. Maksudnya kalau luruskan saf tu dah sebahagian daripada kita dapat pahala yang dikatakan dalam hadis berkaitan dengan saf tu. Dia cuma lurus dah rapatkan saf. Kan kalau kita luruskan saf, samalah kita akan luruskan saf tu. Sebab apa? Benda tu adanya hadis yang menyebutkan berkaitan dengan itu sebab nak bagi kita duduk dalam keadaan saf dan dikira sebagai solat berjemaah. Jadi walaupun dalam keadaan Covid ni tetap kita berada di dalam saf. Macam mana saya cerita macam pada pertemuan kita yang lalu kan, saya kata kalau dalam keadaan Covid ni bukan bermaksud kita macam semayang sendiri-sendiri. Faham tak? Mai semayang jemaah kita duk buat macam ikut suka kita, pijak sejadah. Kalau sejadah tu duduk macam tu, kita pijak duduk atas sejadah. Kok mana pun kena sama belakang line. Macam menyasah, cuma tak rapat saja. Faham tak? Jadi tidak imam kena sebut juga luruskan saf. Rapat janganlah sebut pi rapat sungguh tak lagi. Maksudnya kalau sejadah mula daripada situ kan, kita jangan pula duduk atas sejadah macam ni. Orang lain semua duduk sama dengan tu, kita tak sama. Pasal kita duduk atas sejadah, kita sama yang macam semayang seorang. Jadi tetap kita nak kena duduk belakang line macam tu. Maka Tok Imam tetap nak kena kali belakang, tengok luruskan saf. Baru ni saya pergi ceramah di Rembau. Jamek Rembau. Sama saya sampai kita sama belakang line sampai kena macam tu lah. Sebab dia jadi tak faham bab tu. Macam Haji tanya. Haji tu tanya kan, bab tu lah. Dia jadi macam Covid ni Covid tak apa, tak. Dalam bab saf tetap kena sama line belakang. Covid ke 19 ke sama, tak ada kompromi. Cuma tak boleh dirapatkan saf sahaja. Hak lain semua kena sama. Allah Allah. Ada soalan lagi? Di rumah baik. Dia okey. Di rumah tu kita mengimamkan jemaah wanita saja, isteri dan anak. Okey, Adakah yang makmum perlu sebut? Sama, cuma wanita tak dikuatkan sangatlah. Keadaan wanita lah macam wanita lah. Sama, dia pun tetap kena kata amin. Tak dikhususkan bagi lelaki ataupun wanita. Cuma wanita ni amin dia tak kuat macam kita. Kan macam tu lah. Ni Ustaz. Kita berjemaah, kita agak kat surau ni. Bukan kat surau ni lah. Bukan kat rumah. Okey. Bila surau yang akhir tu, memang ada lah surau yang akhir tu doa tu makbul. Okey. Tapi dia pada doa akhir tu, orang semua dah selesai. Dia duduk doa lagi. Jadi ini ganggu kita sebelah. Jadi panjang sangat doa. Kita pula tolong pikat kat dia. Jadi ganggu kita solat. Ya, kalau sampai bab tu, kalau sampai mengganggu, sebab tu kita cerita macam sebelum ni kan, dalam bab meraihkan keseluruhan imam dan juga makmum. Imam pun nak kena raih makmum pun nak kena raih di antara makmum dan juga imam. Jadi kita tak payahlah duk ikut macam kita sembahyang di rumah. Kan disebutkan, Imam Ghazali sebut dipendekkan bacaan ketika itu sekadar bacaan dalam sujud saja, tak payah duk doa panjang-panjang. Ini kita pula duk doa sampai minta Allah ampun dosa lah apalah sampai tak bangun-bangun. Tak boleh. Kalau sampai tahap mengganggu solat orang lain tu dikira berdosa. Tapi solat dia sah lah. Cuma mengganggu tu kemungkinan besar sampai tahap dia mungkin boleh jadi tak sah pasal ganggu orang solat lah. Jadi kita kena faham lah. Maksudnya kena bangun tu ya. Tok Imam ni tu kita kalau sakat lama sikit, kalau macam Tok Imam dah bangun kita lama sikit baru bangun tak apalah. Jadi sampai lama Tok Imam sampai nak bagi salam dah tak bangun-bangun lagi. Takut meninggal ke apa ke. Dia kena cek balik, kita kena raihkan juga dalam kalangan tu nama semayang berjemaah. Bukan kira kita seorang. Kalau nak buat macam tu semayang seorang. Itu keadaan dia kan. Tapi tu surau lain lagi lah. Surau lain. Baik. Ada lagi soalan nak tanya? Tak ada no? Faham semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam ni ramai yang bertanyakan soalan. Sebab ni dia berlegar dalam kalangan kita duk buat selalu kan. Jadi nak kena jelas betul-betul tuan-tuan. Kalau kita tak faham, tak jelas, takut nanti kita buat ibadah yang salah. Jadi ada yang
mutaakhir ni kita berbincang dalam kalangan para asatizah berkaitan dengan ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Dia banyak berlaku, di antaranya ada dah ajaran-ajaran yang mengatakan perempuan dengan laki ni dia sama taraf. Jadi tak ada masalah kalau perempuan untuk naik jadi imam, pening terus. Pasal apa? Yang paling layak itu bacaannya paling bagus itu adalah yang perempuan tu. Maka dia boleh naik jadi imam. Ada tak berlaku dalam ajaran yang menyeleweng, difatwakan sesat oleh mufti wilayah persekutuan. Jadi kita bincang ni masalah ni, berlaku masalah ni dalam beberapa keadaan dan tempat. Jadi tuan-tuan, kita nak kena faham sungguh bab ibadah ni. Kenapa? Takut sekali kita boleh pergi setuju. Pasal banyak yang duk setuju ni dalam kalangan mereka yang intelektual, yang cerdik pandai. Pasal dia kata betul juga. Pasal apa kita nak letakkan martabat perempuan di bawah? Sedangkan perempuan ni pun ada yang bekerja cari nafkah untuk kita, sama-sama cari kerja. Jadi sama lah. Jangan duk beza-bezakan. Dalam bab solat pun takkan Allah nak bezakan. Jadi macam tu pula. Sedangkan dah memang termaktub dah, perempuan memang berada di bawah. Bukanlah kita kata letak bawah kaki kita. Jadi pemimpinnya adalah lelaki. Dalam bab imam ke apa ke, semua lelaki. Perempuan tak boleh. Sehingga kan ulama membincangkan dalam bab menjadi ketua kepada sesuatu organisasi pun ada pandangan yang kuat, yang syadid, kata tak boleh perempuan, kena lelaki ke. Pasal kalau perempuan dia naik, dia jadi lain macam. Siapa yang pernah kerja bos perempuan faham macam mana berlaku keadaan ni. Perempuan boleh naik jadi imam pasal paling layak dia. Sebab Allah kata paling layak. Nabi sebut dalam hadis pun, yang paling mahir, yang paling layak menjadi imam tu yang paling mahir bacaannya. Maka dalam kalangan tu laki tak apa mahir, hak perempuan tu paling mahir, maka dia layak naik jadi imam. Hak laki ikut belakang. Penin terus tuan. Lepas tu ada juga pandangan ataupun ajaran yang laki pula kata kalau perempuan ni tak boleh nak ikut kita orang laki ni sebagai khalifah, sebagai ketua, maka mereka layak diceraikan. Allahu Akbar. Ada tak? Berlaku. Cukup bahaya. Tuan-tuan, tak sampai kat tempat kita lagi tak apa. Kalau sampai dah, jenuh. Tapi kalau baca doa boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Doa ni siapa-siapa lah. Dia itu kata tu pandangan yang syadid ni. Kita kalau bab doa ni tak ada masalah. Doa ni siapa-siapa lah. Kita minta dia doakan. Kan ada kalau macam ustazah main mengajar kan. Ada yang ayah-ayah yang main tak apa ni, ibu-ibu kita main mengaji ni, kita kadang duduk tepi tu, ustazah baca doa, kita nak amin, kata tak ada masalah. Doa yang boleh orang kata membawa kebaikan kepada kita, tak ada masalah. Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada tuan-tuan sekalian. Sekiranya ada salah dalam tutur bicara saya, mohon teguran. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita jumpa pada masa yang akan datang. Sekiranya ada umur yang panjang, kesihatan yang baik. Minta maaf banyak kerana ambil masa tuan-tuan lama sikit malam ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.